Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pada kali ini ialah solat Jumaat. Apakah yang dimaksudkan dengan solat Jumaat? Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dan didahului dengan 2 khutbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Hukum solat Jumaat adalah fardu ain kepada lelaki muslim yang cukup syarat. Baik, syarat wajib solat Jumaat ada 7. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Baligh ni cukup umur. Yang ketiga, berakal, bukan gila. Yang keempat, lelaki. Orang perempuan tak wajib, lelaki sahaja. Yang kelima, sihat tubuh badan. Okey, siapa kalau uzur tak wajib. Untuk yang sihat tubuh badan. Yang keenam, bermukim, bukan musafir. Orang dalam musafir dia tak wajib solat Jumaat, tapi orang yang bermukim dia wajib solat Jumaat. Dan yang ketujuh ialah merdeka. Merdeka ni dia bukan hamba, tapi sekarang ni dah tak adalah hamba. Hamba ni zaman-zaman dululah. Baik, seterusnya kita tengok syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, solat Jumaat itu mestilah dilakukan di dalam binaan yang khusus, seperti masjid. Maksudnya, kalau kita sahaja, satu orang dia bawa kawan dia 40 orang pergi satu tempat dan dia buat solat Jumaat, itu tidak sah. Dia mesti tempat yang khusus untuk solat Jumaat. Jadi setiap mukim tu dia ada masjid untuk solat Jumaat. Yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat yang saya nyatakan tadi. Ada 40 orang jemaah yang cukup syarat tadi, baru boleh solat Jumaat. Kurang daripada 40 tak boleh solat Jumaat. Yang ketiga, mestilah didirikan pada waktu zuhur sahaja. Waktu zuhur hari Jumaat. Yang keempat, tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat dalam satu tempat. Maksudnya satu tempat tu cuma boleh buat satu solat Jumaat sahaja. Yang kelima, mestilah didirikan secara berjamaah. Kalau secara individu tak boleh, mesti berjamaah. Yang keenam, didahului dengan 2 khutbah. Dan yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Maksudnya dekat satu qaryah tu belum lagi buat solat Jumaat, baru dia boleh buat. Kalau dah ada yang buat solat Jumaat, jadi tidak sah untuk buat sekali lagi. Baik, antara amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat, yang pertama ialah memotong kuku. Yang kedua, mencabut bulu-bulu pada badan, contohnya bulu ketiak. Yang ketiga, mandi sunat Jumaat. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik. Okey, pakaian yang terbaik yang kita ada, yang itulah kita pakai untuk ke masjid. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Maksudnya kita mestilah berwangi untuk ke masjid. Tak boleh dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Yang keenam, bersegera ke masjid. Jangan lengah-lengah, lagi awal lagi bagus. Yang ketujuh, iktikaf di dalam masjid. Jadi bila kita pergi awal, masuk dalam masjid dan kita niat iktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang ke-8, solat sunat tahiyatul masjid. Bila masuk ke dalam masjid, jangan duduk dulu. Okey, jangan duduk dulu sebelum melakukan
solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat biasa 2 rakaat. Sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang ke-9, banyakkan berzikir, berselawat dan membaca Al-Quran. Okey, itu sebelum khatib membacakan khutbah lah. Yang ke-10, apabila khatib membaca khutbah, maka hendaklah kita diam dan dengar khutbah. Jangan duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan di sebelah. Baik, semasa mendengar khutbah, ada perkara-perkara yang dilarang untuk kita buat. Antaranya ialah, yang pertama, tidur. Masa khatib membacakan khutbah, jangan tidur. Yang kedua, bermain dan bergurau. Okey, yang ni tak boleh lah. Bila khatib baca khutbah, jangan bermain ataupun janganlah bergurau-gurau dengan kawan-kawan. Yang ketiga, bermain telefon. Okey, zaman sekarang semua orang ada telefon sendiri. Jadi kalau boleh pergi masjid, off lah telefon tu. Okey, janganlah pula khatib baca khutbah kita main telefon. Dan yang keempat, bercakap. Bila khatib baca khutbah, kita dilarang daripada bercakap. Kita mestilah diam dan mendengar khutbah. Baik, sekarang saya akan bagi tahu situasi sebelum dan semasa solat Jumaat. Yang pertama, Bilal akan melaungkan azan yang pertama, tanda masuknya waktu solat. Kemudian lepas azan yang pertama, biasanya solat qabliyah zuhur dulu. Solat qabliyah zuhur. Dan selepas itu khatib akan naik ke atas mimbar dan khatib akan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khatib akan duduk. Bila khatib duduk, Bilal bangun dan Bilal melaungkan azan yang kedua. Maka selepas selesai azan yang kedua, khatib akan bangun dan membacakan khutbah yang pertama. Selepas habis baca khutbah yang pertama, khatib akan duduk. Bila dia duduk, okey, masa itu kita boleh berdoa. Masa yang singkat itu doanya sangat mustajab. Okey, doa antara dua khutbah ni adalah doa yang mustajab. Kemudian khatib akan bangun untuk membaca khutbah yang kedua. Maka selesai khatib membaca khutbah yang kedua, Bilal akan bangun dan melafazkan iqamah. Selepas itu, solat 2 rakaat, iaitu solat Jumaat. Lafaz niat solat Jumaat ini mudah sahaja. Usalli fardal jumu'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jadi banyak hikmah daripada solat Jumaat ini, antaranya ialah yang pertama, melatih diri untuk menjadi hamba Allah yang taat. Yang kedua, merapatkan ukhuwah dan memupuk semangat kasih dan sayang. Yang ketiga, mendengar nasihat ataupun teguran daripada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Yang keempat, mendapat ganjaran pahala yang besar. Yang kelima, melatih diri untuk melakukan perkara yang baik secara berjamaah. Dan yang keenam ialah lambang kekuatan umat Islam. Kesimpulannya, banyakkanlah berbuat ibadat pada hari Jumaat, terutamanya mendirikan solat Jumaat yang sangat-sangat dituntut di dalam Islam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.